Okay, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam video pada kali ini. Hari ini saya rasa macam nak berkongsi tentang pengalaman sendirilah yang saya alami dalam awal bulan lepas berkenaan dengan travel insurance. Alright, jumpa sekejap lagi lepas intro. Okey, jumpa lagi dalam video pada kali ini. So, kali ini kita nak bercakap tentang travel insurance. Jadi, kalau ikutkan secara jujur lah, start saya mula travel dalam tahun 2015 macam tu. Pada mula-mula dulu memang awal-awal dulu memang saya memang tak aware yang bahawasanya bila kita travel ni kita nak kena guna ataupun kita nak kena ambil package untuk travel insurance lah. So masa tu memang orang kata apa, awareness level tu amat kurang sekali. Dan saya just travel je, bawa family kan, pergi road trip dan sebagainya, ataupun kadang-kadang pergi seorang, solo, and then ataupun pergi dengan member kan. So pada masa tu memang saya memang tak ambil langsung, tak langgan any travel insurance langsung. And then sampailah saya rasa dalam pertengahan tahun 2018 macam tu, masa tu baru saya macam start untuk nak trigger untuk nak start ambil travel insurance lah. Alhamdulillah, cuma before that, sejak saya travel secara frequent tu, sejak 2015 tu, saya tak mengalami apa-apa, orang kata apa, masalah dari segi nak kena masalah dari segi nak kena ambil treatment perubatan ke dekat overseas kan, ataupun ada something happen dengan flight cancel ataupun flight delay yang terlampau lama sehingga menyebabkan the connecting flight kemudian tu terlepas dan macam-macam lagi lah. Benda tu saya tak alami, Alhamdulillah, sepanjang sebelum saya ambil insurans tu lah. Sebelum mula-mula saya start dengan ambil yang daripada Maybank kan. Bila kita ada Maybank punya bank tu, ada Maybank to you, ada satu option kecil kat situ, dia panggil travel insurance kan. Kita boleh purchase kat situ lah without considering any, orang kata apa, advantage atau disadvantages daripada package tu lah. Saya just ambil je. And then lepas tu bila dah start baca apa semua, ada orang kongsikan yang banyak lagi sebenarnya syarikat insurance yang buat travel untuk cover travel Tak, lepas tu saya start ambil daripada Etika Travel 360. Dia ada yang biasa, and then dia ada silver, gold and platinum, macam tu lah. Dan saya biasa akan ambil yang gold tu sebab saya tengok benefit dia tu agak menarik. And then difference antara silver dan gold tu tak adalah banyak sangat sebenarnya, just fraction je. Jadi kalau kita fikir macam kalau ada kesusahan atau sebagainya tu, dia punya coverage tu lagi banyak lah kalau ambil untuk gold. And then kalau yang platinum tu rasa lagi maksimum lah kan. Tapi apa yang nak saya kongsi di sini, benda ni berlaku dekat saya lah dalam bulan lepas. Saya ada trip untuk pergi ke Iceland, and then ada sekali dengan group travel lah. Yang sekali dengan saya, which is saya ada travel sekali dengan satu family ni daripada KL. Tapi saya pada masa tu saya booking flight tu, maknanya kita orang tak pergi sekali, maknanya saya yang akan pergi dulu untuk sampai di sana. So saya bajet saya akan sampai 6 jam lebih awal daripada kumpulan grup saya tadilah. So apa yang berlaku, 10 hari bulan pada 10 Februari saya sepatutnya naik flight pada pukul 11.40 malam, flight Turkish Airlines. Ini kali ketiga saya naik Turkish Airlines. So sebelum tu okey lah, tak ada masalah lah. And then everything okay, check in semua okay. And then bila dah masuk flight pun okay, dah boarding semua okay. And then bila kita orang semua dah duduk, dalam setengah jam tu saya perasan yang flight masih tak take off. Kata okay, fine lah, mungkin lambat dalam 40 minit ke sejam kan. And then hampir dekat 40 minit macam tu, ada kapten yang bagi info dekat itulah, announcement, kata ada masalah dengan dia punya flight. Tapi supaya beritahulah penumpang semua jangan risau, ada orang tengah workout. Okay, kita orang pun fine, relax dulu. Dalam dekat sejam setengah
boarding tu flight masih belum gerak. And then saya dah rasa macam kenapa lambat sangat ni, dah sejam setengah lah kan. And then ada ada dalam 4 jam masa saya dekat London Gatwick sebelum saya naik the next flight, flight EasyJet direct ke Keflavik lah dekat Iceland. And then apa yang berlaku, dalam sejam setengah tu masih tak gerak lagi yang flight ke Istanbul ni, yang dekat KLIA ni. And then dalam 2 jam tu dia bagi pengumuman announcement lagi, kata dia orang tengah workout, ada masalah teknikal, something got to do with the engine sebagainya lah. Saya tunggu spare part, and dia tak cakap detail lah benda tu. Dia kata macam ada isu dengan teknikal, dia orang tengah workout dan harap kita bersabar, macam tu je. Saya dah macam dah pukul 2 pagi dah masa tu, dekat 2 pagi. And then hampir dekat pukul 3 pagi finally yang captain and the crew airlines tu cakap yang flight dia orang memang tak boleh fly, and then consider grounded sebab memang ada technical problem dengan flight tu, which is later on saya dapat tahu yang ada isu dengan some issue with the engine, and then dia orang tak ada spare part untuk tukar barang tu. So meaning that flight tak boleh fly lah. Saya macam tu dah menggelabah dah, sebab alamak macam mana ni kan, sebab kita ada lagi connecting flight untuk ke Iceland. Dalam pukul 3.30 macam tu dia orang suruh kita orang keluar daripada flight tu. Semua dalam masa tu flight memang pack gila, memang ramai gila orang. And then semua keluar dalam dekat 200 lebih. Just keluar and dia tengok memang ramai gila orang, dan macam huru-hara sikit dengan orang tak tahu nak pergi mana apa semua tengah tunggu bag. And then dia punya Turkish Airlines ni, dia memang tak ada dedicate, dia ada office dekat KLIA tu. Flight lewat malam, dia memang ada minimum staff yang untuk handle bahagian operation. Staff yang sama yang buat ticketing dekat kaunter masa check-in tu, itulah staff yang akan pergi handle dekat ground, maknanya operation issue kalau ada apa-apa. So masa tu memang dia orang ada dalam 4 ke 5 orang je macam tu, and then they have to handle like 200 people, passengers yang kalut semua sebab stranded kat situ. And then saya dah macam sudah macam mana ni kan, nanti family tu dah sampai dekat Iceland tapi saya tak sampai lagi, macam mana, sebab dia orang memang tak tahu nak pergi ke mana lah kan kalau dah sampai tu. Dan saya pergi tanya dia, so what happened, bila next flight? Dia kata dia pun tak pasti lagi next flight, maybe malam ni maknanya dalam lagi 14 jam macam tu. Saya kata macam mana boleh macam tu, kata. Dan dia kata dia pun tak tahu sebab memang flight ni dah kira grounded, tak fit untuk fly, and then they have to source for other flight which is tak tahu lagi bila. And then dia kata sekarang dia tengah sibuk, tengah nak handle passengers, dia nak kena manage untuk nak hantar hotel duduk mana dulu kan sebelum the next flight tu lah. Tapi benda-benda tu semua akan diuruskan oleh airlines yang terlibat. Maknanya dia orang bertanggungjawab, kena bagi makanan, kena bagi tempat tinggal untuk passengers kan, kalau ada delay macam kes-kes yang macam ni lah. So saya kata dia macam mana saya nak kena ada benda urgent nak kena attend dekat ni kan, dekat London, pasal ada connecting flight lagi. Pada masa tu juga saya sambil family yang akan travel dengan saya tu, dia orang akan naik flight MAS pada pukul 9 pagi hari yang sama. Dan saya pada masa tu dalam pukul 3.30 pagi ada kat situ lagi, and then tengah struggle tak tahu nak ambil flight mana. Airlines tengok yang mana available, saya tengok ada MAS Airline pukul 9 pagi. Masa tu dalam pukul 4 pagi. And then saya tengok macam dalam 1,000 lebih jugalah tiket one way. Masa tu memang tak fikir dah, memang rasa macam kena pergi kat macam mana pun, kalau tak memang kesian lah kan, sebab kita nanti orang akan stranded pula dekat Keflavik punya airport tu, dengan kenderaan tak ada, dengan nak pergi mana pun tak tahu, dengan sebab semua kita yang arrange kan. So saya memang masa tu memang nekat lah, memang kata tak boleh biarkan perkara tu berlaku. And then saya just bincang dengan supervisor tadilah, supervisor Turkish Airlines tu. And then saya cakap kat dia, saya kata boleh tak you guys tolong bookingkan I dalam flight ini, saya nak kena attend this urgent matter ni, because ada orang yang nak kena sampai kat sana. Dan saya kena jumpa dia macam mana pun, kalau tak dia orang akan stranded juga kat sana. And then dia kata sebenarnya kita orang memang shortage of staff, kita orang tengah handle ground punya issue sekarang dengan orang yang semua delay dalam dekat 200 orang ni. Kita orang tak boleh nak buat tiket, nak issue tiket untuk you, tak boleh buat masa sekarang. Macam saya dah stress dah macam mana. And then saya dapatkan dia punya agreement. Saya kata okay fine, if you tak boleh buat, then biar saya booking dulu tiket ni, guna kad kredit saya, and then nanti saya akan claim dengan Turkish Airlines. Dia kata tak apa, you can proceed dulu, you can proceed, and then later on you claim.
Dia beritahu dalam email tu lah situasi yang macam ni. Saya cakap okay fine, no problem. And then teruslah saya booking. Masa tu saya ingat dalam dekat pukul 5 pagi dah kot. Dalam pukul 4, dekat pukul 5 pagi saya terus booking guna telefon je, handphone je. Booking the next flight, saya booking untuk naik pukul 9. Flight yang sama dengan grup family yang nak travel dengan saya tu lah. Travel bersama dengan saya dekat Iceland nanti. Saya nak naik flight daripada Gatwick London tu ke Keflavik Iceland tu. Maknanya saya dah miss lah flight tu, sebab sekarang ni pun saya dah delay dah lebih 6 jam kan. Nak jadikan cerita, memang flight EasyJet ni macam kira budget flight lah untuk daripada London ke Iceland ke atau area-area Europe tu kan. Tiket yang tu semua dah habis. And then yang ada hanya Icelandair punya flight je, which is the commercial one. Dan untuk flight 3 jam tu 3 jam je, 3 jam 15 minit kot. Yang harganya 1,000 lebih juga, 1,500 kot untuk one way. Saya pun kata tak boleh buat apa dah, memang kena belilah flight ni. Kalau tak memang naya lah ke orang kan kita, sebab kita dah janji semua kan. So kita kena pergi kat macam mana pun. So kata tak apa, just saya guna je kad kredit tu, beli juga flight tu masa dekat KLIA. Dah settle lah itu, mana saya dah beli 2 tiket tu, campur 2 tu dalam 3,000 lebih. Tapi masa tu saya memang tak fikir lah, macam apa pun saya nak kena sampai juga sama dengan family travel ni. Itu je pilihan yang ada lah. Kalau tak memang kesian lah kat orang kan, sebab kita dah sepatutnya nak kena ada masa tu kan. Tapi walaupun macam mana pun kita kena usaha juga supaya sampai kan. So tak apa. And then alhamdulillah lah, jenis semua okey. Selamat sampai dekat Iceland, ngam-ngam. Mana saya sampai dengan family travel yang pergi sekali dengan trip kali ni lah. Sampai sekali dengan diorang. Flight sama pula tu, flight emas pun sama, flight Icelandair pun sama. So alhamdulillah sampai dekat airport Keflavik tu sama. Cumanya instead of saya dah tunggu dekat Iceland, jadi kita orang sekali lah pergi dekat kereta sewa kan, ambil kereta, and then lepas tu teruslah ke tempat penginapan. Alright, so itulah dia punya cerita dia. Yang bahagian terlepas, orang kata apa, pengalaman pertama lah yang orang kata mengalami flight delay sampai menyebabkan saya nak kena beli tiket lain ad hoc pula tu pada hari yang sama. And then bila dah habis trip tu, saya balik and then saya start to claim lah. Saya ceritakan situasi dia macam ni, and then delay tu berapa lama. Flight tu delay dalam 20 jam sebenarnya, yang saya tahu. Dia bagi confirmation lah yang bahawasanya flight tu delay selama 20 jam. So bayangkan kalau saya menunggu the next flight yang diorang arrange, memang tak ada harapan nak dapatkan flight yang cepat kan. Memang diorang akan tunggu the following flight untuk datang lah. So saya rasa keputusan yang saya ambil tu adalah yang terbaik lah pada masa tu. Alhamdulillah. And then cumanya bila saya kembali tu, saya start buat claim dengan Etika tu. Kalau ikutkan dia hanya kata boleh claim sebab delay hours sajalah. And then okay, kita fine lah, kita submit lah macam mana pun. And then dalam masa saya rasa lepas 3 hari saya submit tu, and then saya tengok ada some amount of money masuk dalam saya punya bank account. And then bila saya trace balik, dah clear rupanya. Yang Travel 360 insurance tu dah bayar. And then okey lah, dapat dalam 1,000 lebih sikit. Kita alhamdulillah lah kan. Maknanya muncul lah kita ambil insurans juga pada masa tu, insurans travel tu. So Ellie dapat 1,000 something sikit. And then kalau ikutkan total tiket yang saya kena beli balik tu dalam 3,000 lebih sikit. Alright, so itulah just nak kongsi yang kadang-kadang kita bila kita travel ni, kita tak tahu apa yang akan berlaku dalam perjalanan kita untuk berkaitan dengan flight delay. And then kadang-kadang kita punya luggage pun boleh pecah kan, atau mishandling masa dekat flight tu boleh pecah. And then bolehlah juga claim kalau ada insurans. Dan satu lagi yang paling penting itulah, yang macam kalau kita menghadapi kesulitan dari segi medical masa kita tengah travel, terutama kalau pergi ke negara-negara Europe ni, yang mana semua orang tahu yang dia punya kos untuk medical tu memang tinggi. Dan pada masa tu lah yang kita amat perlukan sekali insurans yang kita dah langgan tu untuk trip tu. So bayangkan kalau kita tak langgan insurans tu, so macam mana nak cekau duit, nak bayar bil hospital dan sebagainya lah kan. Kalau terjadi apa-apa lah, minta jauh. Sebagai persediaan, saya rasa benda tu amat penting sekali lah. So
Okey, saya rasa itulah perkongsian yang saya nak beritahu tentang travel insurance. Alhamdulillah trip semua selamat, semua kembali dengan baik, selamat semuanya. Cuma itulah, just nak share on the kepentingan travel insurance, dan pastikan setiap kali kita nak keluar negara, pastikan kita kena ada travel insurance. Okey, alright, itu saja daripada saya pada kali ini. Mungkin saya akan kongsi lagi pengalaman seterusnya bila nak balik pula. Bila nak balik daripada London nak balik Malaysia pula, sambungannya nanti. Itu pun ada dia punya drama juga kat situ kan. Sebab adalah nanti, sebab nak share dalam video yang sama nanti panjang pula video ni. Alright, okay, saya rasa itu saja. Bye, jumpa lagi. Bye.